Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Afadhil Ustaz Fadli Ibrahim, pengurusi majlis perasmian merangkap Ketua Pemuda PAS Kawasan Kuantan, yang dihormati Afadhil Ustaz Yusuf Embong, Timbalan Pusuruhjaya PAS Pahang, pimpinan-pimpinan urustia Seminar Pelaksanaan Syariat Qanun Jenayah Islam pada pagi ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita rasa bertuah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana julung kalinya kita dapat melaksanakan seminar ini, yang kira-kira seminar ini sedikit akan menjernihkan atau merungkaikan kecelaruan pemikiran di kalangan kita orang Melayu Islam, terutamanya dalam memahami hukum syariah jenayah dalam Islam ini, kerana masih ramai yang kelabu dan tidak jelas berkaitan dengan hukum jenayah Islam ini lantaran tidak adanya keseriusan ataupun pemerintah yang memerintah selama ini untuk menjelaskan hukum-hukum Islam, terutama hukum jenayah. Tuan-tuan perhatikanlah, tolong beritahu saya sekiranya tuan-tuan pernah mendengar di dalam atau menyaksikan, menonton di TV-TV, ada tidak dibahaskan berkaitan dengan hukum jenayah Islam. Setakat yang saya perhatikan, tak pernah ada. Dan sekiranya di luar daripada media, di surau, di masjid, tidak ada juga dijelaskan berkaitan dengan hukum hudud qisas ta'zir ini, kerana mereka memikirkan sama ada pengajar ataupun penganjur orang setempat tidak ada peluang untuk kita melaksanakan hukum Allah ini, jadi tak payah bincang. Maka berulang-ulanglah hukum-hukum atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan semasa, ibadat semasa, diulang-ulang berkaitan dengan sembahyang, puasa, diulang-ulang berkaitan dengan munakahat, hukum-hukum yang berkaitan diri. Tetapi hukum berkaitan negara sama ada tidak diminati ataupun yang mengajar tidak berani untuk menjelaskan hukum-hukum berkaitan dengan jenayah ataupun politik di dalam Islam. Akhirnya apa yang berlaku? Kita orang Islam tidak jelas apa yang ada di dalam hukum Islam. Ini suatu perkara yang memalukan. Kita bukan minta secara detail, tetapi paling kurang kita dapat meluruskan pandangan-pandangan yang pelik-pelik atau pandangan yang merosakkan hukum Allah ini. Itu paling kurang. Kalau mereka mengatakan hukum Allah ini tak sesuai, di mana kesesuaian kita tanya hukum Allah ini? Kalau tidak semua keadaan hukum Allah ini sesuai. Kalau mereka menafikan hukum Allah ini banyak kecacatan, kita tanya siapa kamu dan siapa Allah? Paling kurang. Kerana ini hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya kita boleh menerima hukum sembahyang, kita tanya mereka, dari mana hukum sembahyang ini? Siapa yang mengarahkan kita sembahyang? Semua orang bersetuju dan sepakat mengatakan sembahyang ini
adalah daripada hukum Allah Subhanahu taala. Di manakah terdapat hukum sembahyang yang diwajibkan? Mereka kata ada dalam Al-Quran. Tak lama lagi kita akan menyambut Isra' Mi'raj. Di situlah Rasulullah menerima perintah sembahyang. Di manakah hukum puasa? Kita tanya sikit, dia jawab dengan ayat Quran. Kutiba ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siap dengan ayat mereka baca. Itu hukum puasa bulan Ramadan. Di mana ada ayat itu? Mereka menyebut di surah Al-Baqarah. Zakat, sampai ada institusi zakat. Di mana kamu dapat hukum wajib zakat? Di dalam Al-Quran. Haji yang kamu pergi siap dengan organisasi tabung haji, tak pergi melalui tabung haji tak sah haji, seolah-olahnya begitu. Boleh mereka menerima, tetapi apabila adanya hukum berkaitan kisas, pencuri, penzina, ta'zir dan sebagainya, ke mana hilangnya hukum-hukum ini dalam Al-Quran? Kita tanya, tidak adakah hukum ini dalam Al-Quran? Mereka menjawab, tidak sesuai lagi. Kalau tak sesuai, tak payahlah semua hukum Allah. Kerana kita berakidah, kita berpegang pada hukum, satu huruf sekalipun dalam Al-Quran kita nafikan, kita buang, kita tak nak baca, maka iman seseorang itu boleh gugur. Apalagi kalau dia melonggokkan hukum-hukum jenayah, dia buang ke tempat-tempat yang dipikirkan tempat itu adalah sesuai. Ini yang menyedihkan di kalangan orang Islam, terutama orang Melayu. Mereka tidak merasakan bahawa hukum Allah ini sebagai sebahagian daripada iman mereka. Mereka memisahkan iman cerita lain, hukum Allah cerita lain. Dia tidak berangkai dan tidak bersatu dalam satu pegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akhirnya apa berlaku? Orang-orang Melayu sendiri memperlekehkan, menghina dan menolak hukum syariat yang ada dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah pada hari ini, walaupun ada beberapa kekurangan kehadiran ahli panel, tetapi insya-Allah kita cuba mengupas sebaik mungkin dengan ahli-ahli panel yang kita undang secara mengejut. Dan saya yakin orang-orang ini bukan calon-calon orang, kalau tak kata setara pun ilmunya ada di dalam kupasan berkaitan dengan syariat Islam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Dalam surah An-Nisa ayat 60. Ayat ini tuan-tuan kalau hafal ataupun kalau kita faham, insya-Allah tertolaklah dakwaan-dakwaan mereka yang menolak hukum Allah ini. Di mana Allah Subhanahu taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik وما أنزل من قبلك يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 60 ini, apakah kamu tidak melihat mereka yang mengakui annahum amanu, mereka adalah orang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wama unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan sebelum kamu wahai Muhammad. Yuridu an yatahakamu, mereka ingin untuk berhukum ila taghut, mereka memilih hukum dengan hukuman taghut, yakni hukuman selain daripada hukuman Allah Subhanahu taala. Wa qad umiru an yakfuru bihi, sedangkan perkara itu menghukum dengan hukuman taghut, kamu perlu tinggalkan. Tak boleh lagi kamu berhukum dengan hukuman taghut sekiranya hukum Islam sudah lengkap. Yuriduna syaitan, mereka menghendaki syaitan untuk menyesatkan mereka dengan sesatan yang jauh. Maknanya orang yang menolak hukum Allah ini, mereka mengikut syaitan yang mengajak mereka kepada jalan sesat yang paling jauh. Ini kesan sesiapa yang menolak keutuhan dan keberadaan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu taala.
Kita mohon perlindungan daripada Allah SWT, janganlah kita masuk dalam kelompok ini. Jadi saya bukan penceramah, bukannya perasmi, cuma mewakili Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Rosli Abdul Jabbar, YDP PAS kawasan Kuantan, yang sekarang sedang memperhatikan saya daripada Mekah Al-Mukarramah. Dia kata, anak perhati, anda cakap jangan memalukan anak. Jadi insya-Allah lah apa yang dia cakap anda jaga-jaga supaya tidak memalukan ketua kita yang pertama di Kuantan ini. InsyaAllah itulah harapan yang kita harapkan daripada seminar ini, agar yang datang bersama-sama ini jangan simpan di dalam kepala, jangan simpan dalam dada. Tugas kita setelah kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, kita sebarkan dan kita beri pemahaman kepada orang-orang yang sekeliling kita, keluarga kita, jiran kita, rakan kita, orang kampung kita, supaya mereka tidak terlibat dengan kesesatan yang jauh itu, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusof yang sudi untuk merasmikan seminar kita pada hari ini, dan juga kepada yang hadir pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan sampai petang, diharap dapat bertahanlah. Sebab tu kita sediakan juga makanan ataupun jamuan untuk tenaga tuan-tuan sampai ke petang insya-Allah. Maknanya jamuan kita lepas ni sempena setahun kemenangan PAS Don Tanjung Lumpur ini akan membekalkan tenaga yang banyak. Tapi janganlah sampai tidur, banyak sangat tenaga tu. Gunakan tenaga itu untuk sampai petang insya-Allah. Kita harapan kita bersama. Maknanya tuan-tuan nak makan satu kawah pun tak apa, silalah makan kalau mampu. Kita sediakan lebih kurang 2 ekor lembu untuk tuan-tuan jamu bersama-sama, ya, insya-Allah. Itulah antara intipati yang kita buat seminar ini, selain untuk menjelaskan tentang hukum-hukum Allah ini, dan kita meraihkan kemenangan Don Tanjung Lumpur yang diwakili oleh YDP PAS kawasan Kuantan Al-Fadhil Ustaz yang berhormat Rosli Abdul Jabbar, dan kita sama-samalah berazam untuk mempertahankan, bukan Tanjung Lumpur, mempertahankan kemenangan Ustaz Rosli. Takut Ustaz Rosli ni tukar kawasan, tak ada dah Tanjung Lumpur, tak payahlah. Tak kira, asalkan Ustaz Rosli bertanding dan asalkan orang-orang kita, wakil kita PAS dan Pakatan Rakyat bertanding, kita pastikan kemenangan itu. Kerana hasrat kita bukannya kecil, tetapi jauh lebih besar. Seperti dikatakan oleh pengurusi tadi, kita nak tubuhkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang memerlukan pengembangan tenaga yang begitu kuat daripada kalangan orang-orang Islam asli, insya-Allah. Jadi setakat itu untuk ucapan saya mewakili YDP PAS Kuasa Kuantan pada seminar ini. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua, dan kita doakan kita ini sentiasa dalam lindungan ataupun dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga Allah memberkati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.